Selamat sejahtera, nama saya Ling Boming. Nombor matrik saya 277196. Dalam video ini akan memperkenalkan jenis-jenis mahkamah di Malaysia. Terdapat dua kelas mahkamah di Malaysia, iaitu mahkamah awam dengan mahkamah khas. Dalam mahkamah awam, mahkamah persekutuan merupakan mahkamah tertinggi dan terakhir untuk membuat rawan. Mahkamah persekutuan mempunyai 7 orang hakim, iaitu Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rawan, Hakim Besar Semenanjung, Sabah dan Sarawak, serta 3 orang hakim lain. Terdapat 4 jenis bidang kuasa mahkamah persekutuan. Dalam kuasa asal mahkamah persekutuan dapat menentukan kesasihan undang-undang yang diubah oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Yang kedua, dapat menyelesaikan pertikaian antara kerajaan negeri dengan persekutuan. Yang ketiga, dapat membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Dalam kuasa rawan, mahkamah ini dapat mendengar rawan yang lebih daripada RM250,000 daripada mahkamah rawan dan tinggi. Mahkamah ini juga memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong serta memustukan apa-apa soalan yang berbangkit. Kita mendapati mahkamah rawan ditubuhkan pada 24 Jun 1994 dan merupakan mahkamah tertinggi kedua. Mahkamah rawan mempunyai seorang presiden mahkamah rawan dan 10 orang hakim. Mahkamah ini telah menjadi peradaan antara mahkamah persekutuan dengan mahkamah tinggi untuk membincangkan dan memustukan rawan bagi kes sivil dan jenayah. Mahkamah tinggi menjadi mahkamah tertinggi ketiga serta terbahagi kepada Mahkamah Tinggi Malaya dengan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Anggotanya terdiri daripada seorang hakim besar dan lebih daripada 4 orang hakim tambahan yang diperuntukkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Mahkamah ini berkuasa untuk membicarakan kes yang berada di luar bidang mahkamah rendah, iaitu kes berat seperti pembunuhan dan pencurian. Yang kedua, menyemak dan menasihati mahkamah rendah serta membicara semua kesalahan jenayah. Mahkamah tinggi juga boleh menjatuh hukuman gantung sampai mati atau penjara jika melibatkan pembunuhan dan pencurian. Mahkamah tinggi juga terlibat dalam kes sivil yang berjumlah RM250,000 atau lebih. Seterusnya, Mahkamah Session adalah mahkamah tertinggi di kalangan mahkamah rendah dan dikendalikan di bawah seorang hakim Mahkamah Session. Kuasanya adalah membicarakan kes sivil dan jenayah yang tidak melebihi RM250,000 tetapi tidak berkuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Mahkamah Session juga berkuasa untuk membicarakan kes seperti rumah dan harta yang tidak melebihi RM96,000 atau sewa harta yang kurang daripada RM8,000 sebulan. Mahkamah Magistrat terbahagi kepada 2 kelas, iaitu kelas pertama dengan kedua. Dalam kelas pertama, Mahkamah Magistrat berkuasa untuk membicarakan kes yang melibatkan hukuman yang tidak melebihi 10 tahun atau denda atau kedua-duanya, serta berhak untuk mengeluarkan waran dan saman. Bagi kes jenayah di kelas kedua akan dikenakan hukuman tidak lebih daripada 6 bulan atau denda kurang daripada RM1,000. Manakala kes sivil di kelas kedua akan melibatkan tuntutan yang tidak lebih daripada RM3,000. Selain itu, Mahkamah Penghulu merupakan mahkamah paling rendah di mahkamah rendah serta terdapat di semenanjung Malaysia sahaja. Mahkamah ini terdiri daripada seorang penghulu atau ketua kampung di sesuatu mukim. Mahkamah ini juga berkuasa untuk mengenakan tuntutan yang tidak melebihi RM50 dalam kes sivil seperti perselisihan faham mengenai menangkap ikan. Malah, tuntutan bagi kes jenayah adalah kurang daripada RM25, iaitu membunuh binatang ternakan. Sekarang, marilah kita membincang tentang mahkamah khas. Yang pertama adalah Mahkamah Bumiputera atau dikenalikan sebagai Mahkamah Anak Negeri. Mahkamah
ini hanya terdapat di Malaysia Timur sahaja, iaitu Sabah dan Sarawak, dan berkuasa untuk mengendalikan kes-kes pelanggaran adat, iaitu pemilikan tanah, agama dan perkahwinan. Mahkamah Bumi Putera di Sabah terdiri daripada dua jenis mahkamah, iaitu Rawat Bumi Putera dan Pegawai Daerah. Manakala di Sarawak pula terdiri daripada 5 jenis mahkamah, iaitu Rawat Bumi Putera, Bumi Putera Residen, Daerah Bumi Putera dan Pegawai atau Ketua Bumi Putera serta Ketua Kampung. Seterusnya, didapati Mahkamah Session Harta Intelek diluluskan oleh Kabinet pada 6 Jun 2007 dan merupakan negara ASEAN yang kedua yang mempunyai mahkamah ini. Penguatkuasaan undang-undang harta intelek merangkumi hak cipta terpelihara, paten dan sebagainya. Terdapat 4 tujuan mahkamah session harta intelek, iaitu yang pertama, mendengar dan membicarakan kes jenayah harta intelek. Yang kedua adalah mempercepatkan proses pengendalian kes pelanggaran harta intelek. Yang ketiga adalah memberi peluang kepada hakim dan peguam untuk membicarakan kes-kes. Yang terakhir akan meyakinkan pelabur dan masyarakat antarabangsa sekiranya Malaysia jamin perlindungan terhadap harta intelek. Seterusnya, Mahkamah Tentera melibatkan tentera darat, tentera laut dan tentera udara di seluruh persekutuan. Mahkamah ini terdiri daripada 3 jenis mahkamah, iaitu Mahkamah Rendah Tentera, Tinggi Tentera dan Inspektor Kanan untuk Lombok. Dalam mahkamah ini, tidak akan mengendalikan sebarang kes jenayah dan sivil kerana kes-kes yang terlibat adalah berbentuk tertutup untuk tentera sahaja. Bidang kuasanya adalah untuk menjatuhkan hukuman tetapi tidak boleh menjatuhkan hukuman mati kecuali pengesahan yang di-Pertuan Agong. Bagi pesalah yang berusia 10 hingga 18 tahun akan dibicarakan di Mahkamah Kanak-kanak atau Zuvana secara tertutup. Mahkamah ini dikendalikan oleh seorang magistrat berserta dengan 2 orang penasihat, di mana salah satu seorang penasihat adalah wanita. Kuasa Mahkamah Kanak-kanak adalah membicarakan semua kesalahan kecuali yang membawa hukuman mati. Seterusnya, Mahkamah Kanak-kanak akan menghantar pesalah ke Pusat Pemulihan Alat sehingga berumur 21 tahun. Selain itu, Mahkamah Khas untuk Raja merupakan salah satu mahkamah khas. Ia bertujuan untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Raja atas sifat peribadinya. Dalam Mahkamah Khas Raja-Raja, semua perbicaraan adalah dijalankan secara tertutup dan perlu mendapat persetujuan daripada peguam negara serta tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah. Seterusnya, untuk mengadili orang Islam mengikut hukum Islam dapat didapati di Mahkamah Syariah. Tujuannya adalah untuk meneruskan permohonan pendaftaran kes-kes syariah dan mengendali kes-kes sivil seperti perceraian dan wasiat serta kes-kes jenayah seperti tidak berpuasa dengan minum arak. Seterusnya, mahkamah yang bagi pekerja mempunyai 2 mahkamah, iaitu Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Buruh. Sekarang marilah kita mengenali Mahkamah Perusahaan dahulu. Tujuan utama dia adalah untuk mengendalikan kes berkaitan dengan perbuangan kerja. Dalam Mahkamah Perusahaan ini, terdapat sesuatu jawatan yang bernama Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan. Beliau merupakan orang tengah untuk menyelesaikan masalah antara majikan dengan pekerja. Terdapat juga beberapa bidang kuasa mahkamah tersebut. Antaranya adalah memerintah pihak pengusaha untuk digabungkan, diganti atau dibatalkan. Yang kedua, merekodkan kenyataan secara angkat sumpah dan mengarahkan mengemukakan dokumen sebagai bukti serta mengeluarkan saman kepada pihak yang terlibat untuk berkunjung ke mahkamah.
Akhirnya, mahkamah bagi pekerja yang kedua ialah mahkamah buruh dan berobjektif untuk menyelesaikan tuntutan antara pekerja dengan majikan. Mahkamah buruh berkuasa untuk mendengar dan memutuskan pertikaian antara pekerja dan majikan tentang gaji atau bayaran lain-lain yang berhak diterima oleh pekerja. Yang kedua, berhak untuk mendengar dan memutuskan tuntutan pekerja untuk meringankan hukuman tata tertib daripada hukuman berat. Yang ketiga, berkuasa untuk mendengar dan memutuskan tuntutan majikan terhadap pekerja yang gagal membayar gaji ganti notis penambatan perkhidmatannya. Sekian, terima kasih.